What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, seperti mana yang aku telah janjikan kepada korang semua dalam video chapter analysis 1073 part 1 yang lepas, aku akan berkongsikan dengan korang semua lanjutan bagi perbincangan chapter yang ke-1073 ini dalam video kita pada kali ini. So kepada korang yang tak tengok lagi video yang lepas, korang boleh layan video tu lepas ni. Okay, antara perkara yang akan kita bincangkan dalam video kita pada kali ini termasuklah perbualan antara Marco dan Miss Buckingham Stussy yang menceritakan tentang keadaan terkini Edward Weevil. Adakah Weevil benar-benar anak kepada mendiang Whitebeard? Kemudian tentang Gorosei yang sedang bergerak menuju ke Egghead Island, dan juga apakah sebenarnya tujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Saint Jagarcia Saturn ini. Dan aku juga akan wish birthday kepada January Babies pada penghujung video ini. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batu. Poin yang pertama yang akan kita bincangkan adalah tentang apa yang telah berlaku di Sphinx Island ketika Marco telah pun berada di Wano bagi membantu Pirates Ming Samurai Alliance untuk menewaskan Kaido. Dalam chapter pada kali ini, kita telah didedahkan bahawa seangkatan Marine telah pun dikerahkan ke Sphinx Island pada saat itu untuk merampas segala harta yang telah pun ditinggalkan oleh Whitebeard di pulau tersebut. Antara perkara yang menarik tentang Marine ini adalah karakter design bagi watak Marine yang bernama Captain Rattle. Sebab kalau korang perasan dalam Arlong Arc, kita boleh tengok ada juga Marine yang karakter design macam ni bernama Nezumi. Kalau tengok hoodies yang dia pakai pun nampak sama, ada telinga kucing tu kan. Probably Marine yang datang Sphinx ini adalah Nezumi, although nama dia didedahkan sebagai Rattle kan. Or maybe orang yang lain. Kalau bukan, ini akan menjadi satu perkara yang menarik untuk kita diskusikan. Adakah wujud dalam dunia One Piece Neko Tribe atau kaum manusia kucing? Yes, kita dah ada Ming's Tribe. Maybe Marine yang ini ataupun Captain Rattle ini adalah subspecies Ming, macam tribe long neck, long arm, long leg yang jadi subspecies kepada manusia. Dan lagi kita boleh tengok konco-konco Who's Who pun sama juga. So macam mana menurut kalian geng tentang perkara ini? Please drop your comment down below. Okay? Dan as expected daripada seorang yang pernah berjaya untuk mengalahkan AO Pirates yang merupakan salah satu daripada anggota fleet Whitebeard, maka Edward Weevil tidak mempunyai sebarang masalah untuk mengalahkan sebuah anak-anak kapal Marine yang berada di bawah tahap seorang Admiral ini. Bahkan dalam chapter pada kali ini juga Marine itu sendiri yang mengakui bahawa kekuatan yang dimiliki oleh Edward Weevil ini sangatlah kuat sehingga kan kesemua Marine yang memasuki pulau tersebut terpaksa untuk berundur dan meminta bantuan sokongan daripada headquarters. Namun demikian, Weevil ini tetap juga tidak mampu untuk berhadapan dengan Aramaki the Ryukugyu yang merupakan salah seorang daripada 3 Admiral yang dimiliki oleh Marine. Bagi aku, kekalahan Weevil dengan Admiral Ryukugyu ni bukanlah satu perkara yang pelik. Ialah sebabnya Weevil ni merupakan one man pirates yang bersama dengan mak dia yang tua, manakala Ryukugyu pula telah datang ke Pulau Sphinx dengan sebuah kapal Marine. So berkemungkinan Ryukugyu mempunyai kelebihan ke atas Weevil dari segi numbers. Tambahan pula, kita pun dah pernah tengok macam mana kekuatan si Ryukugyu ini sebelum ni kan. Even orang skuad Yamato yang mampu untuk berhadapan dengan Yonko Kaido pun dilihat memiliki sedikit kesukaran untuk berhadapan dengan Ryukugyu. Tambahan pula, kemampuan buah iblis Ryukugyu yang mampu untuk menyerap nutrisi daripada tubuh seseorang itu sangatlah membantu untuk berhadapan dengan si Weevil yang berbadan besar dan kuat ini. So tidak peliklah sekiranya Ryukugyu berjaya untuk menangkap Edward Weevil ini. Apa yang lebih menarik bagi aku kat sini adalah kita dapat tengok yang Miss Buckingham Stussy telah pun meminta agar Marco menyelamatkan anaknya itu daripada cengkaman Marine, dan Miss Buckingham Stussy juga memberitahu kepada Marco bahawa Weevils memangnya mempunyai pertalian darah dengan Whitebeard dan Vegapunk mampu untuk mengesahkan
mengesahkan perkara tersebut. So guys, adakah berkemungkinan kita akan melihat berulangnya peristiwa Marineford War sekali lagi? Maksud aku, kalau untuk selamatkan Ace yang merupakan seorang nakama kepada Whitebeard Pirates pun, kesemua Whitebeard Division sanggup turun ke Marineford. Apatah lagi kali ini yang ingin diselamatkan itu merupakan anak kandung kepada Whitebeard sendiri, mengikut apa yang dikatakan oleh Miss Bucking lah kan. Maka mungkinkah The Remnant of Whitebeard Pirates bakal bergabung semula untuk menyelamatkan satu-satunya anak kandung kepada Oyaji mereka ini? Mungkinkah akan berlaku lagi pencerobohan di Impel Down untuk mengeluarkan Weevil daripada sana? Kalau dulu Ace dieksekusi secara terbuka disebabkan oleh dia merupakan anak kepada legenda Raja Lanun Goldie Roger, jadi adakah Weevil juga akan dieksekusi secara terbuka memandangkan dia merupakan anak kepada legenda Whitebeard yang standing dengan Roger dari segi pengaruh dan kemasyhuran mereka? Adakah Merin akan menggunakan kesempatan ini sekali lagi untuk mematahkan semangat Lanun-Lanun di luar sana? Memang sangat menarik sekiranya benda ni benar-benar berlaku guys. Sekiranya Luffy mengetahui yang Marco akan menyelamatkan Weevil yang merupakan anak kepada Shirohige yang dahulunya telah pun menjaga abang kepada Luffy iaitu Ace dengan sebaik yang mungkin, maka Luffy pasti akan turut serta dalam misi tersebut bagi membalas jasa Whitebeard dan juga membalas jasa Marco yang telah membantu Luffy menentang Kaido di Wano. Bahkan berkemungkinan Akazaya 9 yang terhutang budi kepada Marco juga akan menyertai Marco sekiranya misi untuk menyelamatkan Weevil ini benar-benar berlaku. Macam mana pula menurut kalian guys? Perkara yang seterusnya pula adalah tentang pendedahan Miss Bucking sebagai ex-Rocks Pirate dan ex-Resident Mats. Sebenarnya juga merupakan satu perkara yang dinantikan. Pendedahan ini telah menjawab persoalan siapakah wanita yang berada dalam cover page chapter yang ke-1070 yang bersama-sama dengan Mats itu. Berkemungkinan watak perempuan tersebut bukanlah satu klon, akan tetapi watak itu sememangnya Miss Buckingham Stussy yang merupakan seorang bekas saintis Mats pada suatu masa dahulunya. Bahkan perkara ini juga semakin meyakinkan kita bahawa Weevil sememangnya merupakan anak kepada Edward Newgate. Berkemungkinan Whitebeard pernah bercinta dengan Miss Bucking ini suatu masa dahulu semasa mereka bersama-sama berlayar di atas kapal Rocks Pirate. Yelah, tengoklah macam mana punya cantik si Stussy yang muda tu. So tak peliklah kalau Whitebeard pernah mencintai seseorang yang secantik itu. Cumanya aku terfikir, kenapa Miss Bucking ni tak ikut je Whitebeard selepas Rocks Pirate tumbang kan? Yes, mungkin orang cakap prinsip Lanun terdahulu memang tak nak ada perempuan di atas kapal mereka kerana ianya akan membawa nasib yang malang. Tapi si Toki tu relax je naik kapal Whitebeard bersama dengan Oden kan? Atau mungkinkah Miss Buckingham ini telah pun mengecewakan Edward Newgate dalam percintaan, dan disebabkan oleh hal yang demikianlah kita dapat tengok yang Whitebeard ini tidak pernah berkahwin sehingga ke akhir hayatnya. Mungkin disebabkan oleh kecewa dengan Stussy yang telah membawa lari satu-satunya anak lelaki yang dimiliki oleh Whitebeard lah, maka Whitebeard menjadi terlalu taksub untuk menganggap anak kapalnya sebagai musko ataupun anak lelakinya sendiri. Korang pula rasa macam mana guys? Ataupun berkemungkinan sebenarnya Weevil ini adalah klon kepada Whitebeard sahaja, memandangkan sekarang ini dah banyak klon yang didedahkan. Tapi seandainya betul lah Weevil ini adalah klon Whitebeard, maka aku lebih berpendapat yang Weevil ini diciptakan oleh Miss Buckingham itu sendiri dan bukanlah diciptakan oleh Vegapunk. Maksud aku macam ni, kita semua sedia maklum ya Vegapunk ni seorang yang perfectionist. Tengoklah macam mana dia anggap yang klon buah iblis Kaido tu gagal hanya disebabkan oleh naga Momo berwarna pink sahaja. Kita juga bahkan dapat tengok ciptaan Vegapunk yang lain pun sangatlah kemas dan teliti. Tapi untuk si Weevil ni pula dengan jahitan yang jelas kelihatan pada bahagian leher dan tangan kirinya itu yang seakan-akan Frankenstein, menunjukkan bahawa ianya merupakan satu kerja yang kurang kemas. Maksud aku tengoklah macam mana Vegapunk ciptakan Stussy, Seraphim, Pacifista. Mana ada jahit-jahit macam tu kan? So berkemungkinan Stussy ini mengaku yang dia merupakan seorang mad scientist resident kerana dia berjaya untuk menghasilkan klon Weevil ini. Namun ianya tidak sesempurna klon daripada Vegapunk. Berkemungkinan juga disebabkan oleh hal yang demikianlah kita dapat tengok yang Weevil ini hanya bertindak menurut arahan daripada Miss Buckingham Stussy ini selayaknya sebuah robot. Selain itu berkemungkinan juga ungkapan Dr. Vegapunk yang mengatakan bahawa ada saintis dari West Blue yang membuat kajian tentang 21 jisim itu adalah Miss Bucking itu sendiri. Yes, aku dah tengok teori daripada Tamagon Park yang mengatakan bahawa saintis itu adalah Dr. Hogback. Tapi pada aku, dengan pendedahan chapter ini, kebarangkalian Bucking adalah saintis yang dimaksudkan oleh Vegapunk itu adalah lebih tinggi. Dan benarlah juga kata Marco kepada Nekomamushi dalam chapter yang ke-909 sebelum ini. Marco mengatakan bahawa Pulau Sphinx ini akan menjadi sasaran bagi mereka yang ingin mendapatkan harta peninggalan daripada mendiang Whitebeard. Dan sekalipun Marco menceritakan perkara yang sebenar bahawa Whitebeard tidak meninggalkan apa-apa harta selepas kematiannya, maka tidak akan ada seorang pun yang mempercayai kebenaran yang diungkapkan oleh Marco itu. And yes, it really did happen in this chapter. Even Merin sendiri pun telah mencerobohi pulau tersebut untuk mendapatkan harta peninggalan Whitebeard, walaupun hakikatnya Whitebeard langsung tiada meninggalkan harta
selepas pemergiannya. Seterusnya kita akan membincangkan tentang part yang paling menarik, iaitu tentang salah seorang daripada Gorosei, yakni Saint Jagarcia Satan yang sedang menuju ke Egghead Island bersama dengan Kizaru. Apa sebenarnya tujuan Satan mengikuti Kizaru ini? Well, aku percaya yang tujuan utama Gorosei mengikuti Kizaru ke Egghead Island ini adalah untuk mendapatkan Seraphim. Maksud aku, kita semua sedia maklum yang Gorosei mempunyai tingkatan paling tinggi dalam hierarki pengawalan Seraphim. So memang sepatutnya Gorosei sendiri yang menuju ke sana untuk mendapatkan Seraphim semula. Kalau korang tanya aku, perlu ke sampai Gorosei nak kena turun padang untuk mendapatkan Seraphim? Pada aku, yes, sebab Seraphim is one of the 3 great power dan world government can't afford untuk membiarkan one of the 3 great powers ini jatuh ke tangan musuh mereka. Selain daripada itu, berkemungkinan besar juga Satan ini menuju ke Egghead Island bertujuan untuk berhadapan dengan Monkey D. Luffy. Maksud aku, Gorosei ini sememangnya mengetahui rahsia sebenar bagi kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy ini. So berkemungkinan Gorosei tahu yang seorang Marine Admiral pun tidak akan mampu untuk berhadapan dengan kemampuan buah iblis Nika yang dimakan oleh Luffy, the reincarnation of Joy Boy ini, dan mungkin juga Admiral Kizaru akan tewas dengan teruknya sekiranya ingin berhadapan dengan Luffy. Maka Gorosei yang sudah pasti mempunyai kekuatan yang luar biasa, memandangkan mereka ini berada pada kedudukan yang kedua tertinggi dalam world government selepas Im Sama, maka mereka lah yang selayaknya untuk berhadapan dengan musuh tradisi world government sejak daripada 800 tahun yang lalu ini. So aku percaya yang kalaulah Luffy ini benar-benar akan berhadapan dengan Satan nantinya, maka Satan pasti akan mampu untuk mengalahkan Luffy dalam pusingan yang pertama perlawanan mereka. Maksud aku, kita semua dapat tengok sebelum ini yang Luffy ini mesti akan kalah apabila dia berhadapan dengan musuh baharu yang lebih kuat daripadanya, dan kemudian barulah dia akan come back stronger untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu. Buktinya kita dapat tengok perkara ini berlaku ketika Luffy berlawan dengan Arlong di Arlong Park. Kemudian Luffy menentang Crocodile di Alabasta pun sama. Kemudian Luffy pertama kali menentang Rob Lucci di Water 7. Lepas tu Luffy versus Gecko Moria pun begitu juga. Luffy versus Doflamingo pun sama. Luffy versus Katakuri sama juga. Dan yang paling latest, Luffy menentang Kaido pun Luffy tewas dahulu pada mulanya. Bahkan Luffy telah pun mati buat seketika ketika berlawan dengan Kaido sebelum dia membangkitkan Awakening Devil Fruitnya itu. So, kalau Satan ini menjadi lawan yang seterusnya bagi Luffy, maka aku yakin yang perkara yang sama juga akan berlaku nantinya. Dan kat sini sangat menarik sebenarnya sebab kita boleh tengok seolah-olah di mata Marine, demi menyelamatkan CP0, Gorosei turun. Bayangkan kalau Garp kalah dan tertangkap ataupun terbunuh, macam mana? Dan tak ada pasukan bantuan dari Marine or world government bantu Garp, apa yang akan jadi? Cuba renung-renungkan guys. Memang memberontak habislah geng-geng yang mengidolakan Garp ni. Tambah-tambah Sengoku dengan Suru yang menjadi trio muda-muda doang dulu. Idola doang diabaikan world government dan Marine. Kalau baca TCB scan, akhirnya aku baru tahu karakter design Gorosei Satan ini refer salah seorang musician yang bernama Jerry Garcia atau J Garcia, dan seorang lagi Russell Garcia yang pernah menulis lagu bernama The Lost Soul of Satan. Bijak odah. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi